Okey. Dan seperti biasalah, kalau yang mana yang tak jawab tu boleh tengok baliklah rakaman. Okey, jadi mulakan dengan bacaan kita Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli alaina hikmataka wa anshur alaina min zaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey, so kita sambung untuk soalan 6 ni. Kalau kita lihat kan, ada juga pelajar yang tak faham kenapa hygiene ni jadi susah. Okey, first thing yang macam kita dah nyatakan tadi dalam semalam dalam soalan ni, yang pertama adalah kita kena kenal pasti siapa hygiene dia. Okey, hygiene ni terdiri daripada N kecil, N besar dengan M besar. Okey, so kita kena ingat N yang kecil ni merujuk kepada berapa trials yang ada, berapa cubaan yang ada dalam soalan. Okay, biasa soalan trials ni based on ni lah, based on soalan A, B dan C. Okay, kemudian N besar ni bila sebut besar je maksudnya dia adalah total. Okay, jumlah semua. Total size ataupun total sample. Jadi total sample tu kita tambahkan je lah. Kalau pasangan pertama East West ni dia ada 10 dan North South ni dia ada 10, jadi dia akan jadi totalnya 20. Okey. Jadi yang tu penting kena keluarkan. Dan M ni melibatkan soalan kita sekarang. Okey, M ni merujuk kepada soalan ni dia minta berapa bilangan sampel yang dia nak test tu. So kita ada top 10 pairs. Okey, maksudnya dia ada 10 nilai lah. Top 10 ni maksudnya dia akan mula macam start dari 0, 1 sampailah 10. Okey. Jadi kenapa dia kata top 10 ni kena start daripada 0? Ialah sebab biasa kalau kita search YouTube, kita dengar lagu kan ataupun tengok anime, top 3, contohnya top 3 anime. Okey, contohlah top 3 anime. Jadi top 3 anime ni dia akan bentangkanlah anime yang nombor 3, okey, anime nombor 2, anime yang pertama. So maksudnya dia akan kira semua daripada tu. Semua discrete lah. 1, 2, 3 dan sebagainya. Sama juga kalau kita cakap kat sini top 10 pairs, maksudnya dia akan mula daripada 10 sampai bawah kan. Cuma kita akan baca start daripada 0 sampailah 10. Dia akan kira daripada nombor yang berturutan. Okey. So maksudnya sekarang ni kita punya main focus kita adalah East West. Okey, East West ni adalah M. Okey. Dan N kecil ni adalah merujuk kepada kita punya ni lah, kita punya top apa ni, ini pilihan kita. Okey, jadi sekarang ni trials kita ada 10 dan nilai yang kita fokuskan ni ada 10 juga kat sini, M. Okay, so M ni adalah bilangan ataupun number of sample. Okay, number of sample. Kalau sample kita sekarang ni East West, so berapa nilai East West sekarang? East West ni ada 10, so itu adalah M. Kalau pilihan kita, trials kita ada top 10, so kita ada N sama dengan 10. Itu sahaja. So ini penting. Okay. Jadi semalam kita dah discuss macam mana nak buat high G. Lepas dah keluarkan high G, okay, lepas dah keluarkan high G semua tu, kita dah boleh jalankan PMF. PMF ni maksudnya probability mass function. Okay, ataupun formula probability lah. Okay, PMF. So PMF ni dia buat dalam bentuk rumus dulu. Okay, buat dalam bentuk rumus. Kalau kita ada nilai Y sama dengan 0 sampai 10, so kita buat dulu macam ni. 10 Y.
Ada dua bentuk lah, maksudnya nak buat yang atas boleh, nak buat yang bawah boleh. Tapi biasa kita suka buat yang bawah lah sebab bawah ni lebih nampak. Okay, 10 CY. Okay, bacaan ni macam mana? Bracket ni bacaan dia 10. Lepas tu bawah ni kita combinationkan dengan Y. 10 CY. Okay, duduk sebelah maksudnya darab. Darab kita guna dot. Okay, kalau komputer kan, komputer ni dia baca dot ni sebagai darab. Okay, jangan ingat dot ni noktah. Tapi dot ni adalah darab. Okay, dot 10 C 10 tolak Y. Okay, kenapa atas dia 10? Sebab kita punya formula dia N besar tolak M besar. So, dia N minus M. Okay, N minus N tak silap. Saya tengok balik formula kat sini. N minus M. Okay, so dia dapat 10 lah kat situ. Okay, yang ini follow sahaja formula. Memang akan siap. Lepas tu nanti sediakan table lah. Kenapa? Sebab kita nak cari nilai daripada 0 sampai 10. So, kena buat table. Okay, probability setiap satu. Macam tadi kan kita cakap top 10 kan? Top 10 maksudnya start dengan PX sama dengan 0, PX sama dengan 1. Dia bukan tambah semua tapi dia cari satu persatu. Ni untuk PX sama dengan 0. Ni untuk PX sama dengan 1. Itu maksud dia. Okay. So, kena cari semua ni. Okay. Dan kita masukkan dalam table. Barulah dapat jawapan. Ini nombor dia terlalu kecil. Jadi kita pun buat 0.000005. Dia jadi macam ni. Boleh, tak ada masalah. Dia sangat kecil. Okay, yang ini semalam kita dah discuss high G untuk soalan nombor 6. Sekarang kita nak buat high G soalan nombor 6B pula. High G soalan 6B ni dia lain. Sebab yang tadi, soalan tadi dia cakap kita ada top 10 pairs. Okay, top 10 pairs. Sekejap sekarang ni kita ada top 5 pairs. Maksudnya kita punya trials sepatutnya lah. Sepatutnya ni trials sekejap M kat sini kan. Sebab kalau kita punya soalan dia ada top 5 maksudnya start dengan 0 sampai 5. Okay. Dan kita punya ni rasanya terbalik ni. Silap Ini M. Sebab M ni adalah kita punya tujuan. Berapa kita punya ni apa? Tujuan kita. Maksudnya kita nak cari east west kan. So east west ni ada 10. Okay. Ni M dia 10. M ni, saya cerita M ni adalah berapa testing. N ni adalah berapa nilai yang kita test tu. Contohlah something. Terbalik ni. Apalah biar dulu. Okay, sebab kalau dalam jawapan sebenar, okay, dalam jawapan sebenar, bila dia ubah kat sini, setiap soalan, contohnya top 3 ke, top 5 ke, top 10 ke, yang ubah nanti dia punya hujung sahaja. X, IG, yang ubah dia hanya hujung sahaja. Okay, dia jadi 5. Kenapa dia jadi 5? Sebab soalan ni sendiri. Sebab dia cakap top 5. Okay, top 5 dia akan ubah kat sini, M ni. Okay, tapi kenapa 10 ni dia kekal? Kenapa N sama dengan 10 ni kekal? Sebab dalam satu pasangan, okay, dalam satu jenis pasangan east-west ni, dia ada 10 nilai dia. Ni total east-west. Okay, dia ada 10. Okay, kita ada east-west. Ini type 1 dengan north-south. Okay, masing-masing ada 10. Okay, ini kita panggil dia sebagai N. Okay. Yang ni, kehendak soalan ni, dia nak berapa? So, itu M. Macam itulah something. Dan N besar ni merujuk kepada total. Okay, next. Soalan ni dia cakap, dia ada condition tau. Ini condition dia. Ini yang kita cakap bahasa Inggeris kita kena baca betul-betul. Playing the same direction. Okay, maksud dia,
semua kandidat tu akan menggunakan arah yang sama sahaja dalam 5 top 5 ni. Maksudnya setiap testing tu semua east west. Ataupun dalam satu testing tu semua north south. Dia buat macam mana tau? Okey. Contoh katakan kalau sini east west ni kita letak X dia sama dengan kosong. So north south ni X dia akan jadi 5 sebab kita punya top 5 ni dia mesti trials dia cecah 5. Kita ada trials sama dengan 5. Okey, cubaan kita mesti genap 5. Kalau trials kita 4 tak diterima sebab dia tak mencukupi syarat dia. Syarat trials ni. Ingat semalam trials untuk hygiene ni dia kena sampai ke trials tu, nilai trials. Kalau contoh east west ni kosong, north south automatik akan jadi 5. So ini kita terima. Kalau east west tu nilai dia 1, okey, nilai dia 1 kan? Ni akan jadi 4 lah sebab kita kena genapkan total ni jadi 5. So yang ni dia ada arah east west, dia ada arah north south. Jadi dia tidak sama. Kejap-kejap 1 east west, kejap-kejap 4 north south. Maksudnya bercampur, dia ada mix kat sini. Kita tak nak sebab dia nak satu arah. Kalau north south sahaja. Tak nak campur, tak nak mix. No mix. Okay? Tiada campuran. Sebab dia nak same direction. Macam kita pergi ke arah ni lah timur dengan barat. So kita pergi timur barat je. Jangan pergi utara selatan, tak payah. Sama juga dengan seterusnya. X2, X3, X4. Ini semua ni dia akan mix. Okay, dia akan bercampur. Okay, ni 3, 2, 1. So kita tak nak dia mix ni campur ni tak nak. Ni semua salah. So maksudnya kita tak perlu kira pun probability untuk nilai tersebut. Dan akhir sekali X sama dengan 5 kan sebab kita ada top 5 sahaja. So kita punya discrete dia sampai 5. Jadi X ni akan jadi automatically kosong. Ini maksudnya semua 5 untuk east west. Ini maksudnya semua 5 untuk north south. Jadi kita ambil hujung-hujung. Itu kalau kita lukis dari segi gambaran. Playing at the same direction. Ini adalah condition dia. So, dia nak probability, dia nak kebarangkalian. Kita dah ada table. Tapi ingat tau, soalan ni dia tujukan kepada east west sahaja. Ingat, dia tujukan kepada east west sahaja. Yul. Ya. Aku macam pening sikit M kecil dengan M besar tu. Kan, N kecil dengan N besar tu. Sebab bila aku tengok nota yang aku buat lah kan, M tu aku macam ambil total dari apa yang nak kita ambil. Lepas tu N tu apa yang kita nak. Okey, betul. M ni adalah, M kan? N besar N besar ni yang total kan? N besar total of data macam tu lah. Okey, betul. Yang tu betul, total data. Kalau M besar? M total dari apa yang kita nak ambil. Ni? Total dari apa yang nak kita ambil. Itu pun based on nota kan? Kita orang buat macam tu lah. Lepas tu N kecil apa yang nak. Macam yang 5 tadi tu dengan top. Kan? Ini yang kita faham kan? Top 10 pairs tu. Yelah, maksudnya yang soalan A, B, C punya kehendak lah kan? Itu N kan? Itu memang dalam notes macam tu. Tapi semua jawapan ni ada dalam Google. Dan susunan dia, kalau nak tahu, susunan dia ubah yang hujung ni. Itu masalah dia. So macam mana tu? Okey, jadi kita kena follow lah sebab soalan ni sebiji dari Google dan jawapan dia pun dia bagi sebiji macam tu. Dia kira P X sama dengan kosong, P X sama dengan 5. Dia tambahkan. Dia kira. Jadi lepas tu kita tukar lah. M besar ni maksud dia apa? Sebab kat sini kalau kita baca nota, dia tak ada tau. There is no agreed notation for this distribution. Maksudnya tiada notation yang sebenarnya. Pula. Faham tak? Yelah macam ni kan kalau kita tengok kan, nota ni Haiji. Kenapa sini 15, sini 20, betul?
Dan soalan dia, kalau kita tengok kat sini, kita ada, mana tak soalan dia? Ni, okay. Dan kita nak X ni. X ni adalah kehendak soalan A, contoh. Dia nak white balls. Dia nak white ball. White ball ni ada berapa? 20 kan? Ada 20 okay. Itu N besar. Okay, dengar betul-betul. M besar adalah main fokus kita. Kita fokus kat siapa? White ball atau red balls? White ball kan? Okay. Kalau kita lihat yelah, white ball ni adalah main fokus kan? Inilah apa-apa? Senang cerita kan, M besar tu. Okay, sekejap inilah kita bagi yang senang M maksudnya adalah main focus. Main focus kita siapa? Untuk soalan dalam notes ni. White balls kan? Ni, X ni. Okay? Sekarang ada berapa main focus kita? 20. Okay? Jadi, kita tengok nota ni. Kenapa nota ni tak nak gerak? Okay. Jadi main fokus dia 20. Kenapa N kecil dia 15? Kenapa N kecil dia 15? Sebab sampel, trials dia. Nilai trials tu 15. Ataupun senang cerita kan? Soalan tu. Soalan betul lah kita cakap macam trial dia, sampel kan? Kalau macam ni. Okay, kalau macam ni kan. Kita punya main fokus patutnya lah. Ni kan. Kan east west kan sepatutnya main fokus kan, sepatutnya lah. Ya betul. Tapi kat sini dalam Google jawapan dia bagi terbalik. Jawapan dalam Google dia buat N sebagai kat sini. Itu masalah dia. Kenapa? Kenapa sini jadi N? Kenapa soalan dia buat macam ni? Kenapa soalan dia terbalik? Confused kan? Sebab tu kita tengok kat sini. Mana? Okay. Sekejap kita kasih ni lah. Okay, kita buka mana yang rujukan tu. Okay. Dia ada je dalam Google ni. Dia tak bagi pula. Sebab nanti nak buat PMF tu dia lari kan? Salah. Dia jadi lari. Tapi kalau ikutkan jawapan ni memang diambil sebiji dalam jawapan Google. Tak tahulah kenapa boleh jadi macam tu kan. Sebab kadang-kadang Google ni tak betul. Tapi mostly dapat macam tu. Sepatutnya macam apa yang kita faham tu memang terbalik. Memang sepatutnya 20 ni adalah N besar. Yang ini adalah main fokus kita iaitu M. Dan ni adalah pilihan kita. Trials kita adalah N. Sepatutnya macam tu. Sebab yelah formula kita ada formula apa namanya ni. Yang ni atas M. Kita tengok kat sini. Okey. Inilah kita ambil. Part B. Okey, tengok ni atas dia kan M. M dia buat kat sini nombor 5. Kenapa? Bawah dia memanglah 5 sebab bawah dia X. X tu sekarang ni kita buat yang kita tanda right ni. Ni kan X sama dengan 5.
Tak ada masalah. Tapi yang ni lah, kenapa dia punya jawapan kat Google ni, dia dapat 5. Lepas tu 20 ni dia tolak dengan 5. 20 tolak dengan 5 maksudnya N besar tolak M besar. Maksudnya 20 tu betul N. Tapi kenapa M besar ni jadi 5? Itu masalah. Okey. Lepas tu, itu je lah perubahan dia. Ni dia punya susunan tak betul lah. Tapi jalan kerja dia je. Itu masalah dia. Dan jawapan dia sama. Jadi kita buka jawapan dia. Ini tutorial soalan B. Okey, 0.0326. 0.0325. Lebih kurang lah tu. Okey, so follow je lah. Nak buat macam mana kan. Tapi ikutkan dari segi kefahaman, memang betul. Memang sepatutnya apa yang kita baca daripada notes tu, ya, ini adalah N. Dan ini East West tu adalah N. Itulah sepatutnya. Tapi ini tak apa, kita follow je. Okay, so kita teruskan. Sekarang kita dah ambil ni 2. Maksudnya, dia boleh jadi 2 keadaan. Keadaan di mana tiada sesiapa. Tiada sesiapa lalu pada East West. Tiada sesiapa lalu pada East West. Bila tak ada sesiapa lalu pada East West, automatik semua orang itu akan ambil jalan North South. Okay, so kita ambil ini sebagai first jawapan. Dan kita ada lagi satu jawapan di mana semua ambil jalan East West. Dan tiada siapa ambil jalan North South. Jadi kita ada 2 jawapan, so kita tambahkan sahaja. Sebab dia ibarat seperti or atau. Nak jalan semua North South atau nak jalan semua East West. So ada 2 jawapan, tambahkan. Jadi kita pun kira. Kira ni tak payahlah kira jalan kerja panjang-panjang tu sebab kita terus ambil directly daripada table. Ambil yang kosong, ambil yang 5. Silap. Kita kena buat baru. Sebab ni jawapan dia akan lari sikit. Sebab HIG dia dah berubah. Kalau HIG dia berubah, dia kena buat baru. Dia kena buat macam ni. PX sama dengan kosong. Okey, sama dengan M besar. M besar dia adalah 5. Okey. M besar ni. M ni N kecil. So kita pun buat 5 C X. Okey, 5 C X. X dia adalah kosong. So start dengan kosong kat situ. Kemudian N besar. Total semua iaitu 20 tolak. Okey, N besar tolak M besar. 20 tolak 5. Okey, C. Kalau tak ingat formula kena tengoklah. Ni pun kita saja nak testing, ingat ke tak? Okey, N kecil tolak X. N kecil adalah 10 tolak nilai X dia adalah kosong. Okey, ni kalau kita tolak kita terus dapat berapa, nanti kira terus. So N besar over N kecil. Okey, ni terus kira jawapan sahaja. So nanti 5 C kosong darab 20 tolak 5 dapat 15 C 10. Okey, ni kena kurungkan. Kurungkan dia macam ni. Okey, sebab apa? Sebab dia belah atas. Okey, belah atas ni kena kurungkan. Lepas tu janganlah buat per. Sebab kalau buat per nanti dapat dalam pecahan. So tekanlah bahagi. Okey, 20 C 10. Okey, so dia dapat jawapan 0.012 0.0163. Okey, 0.01625 lah something Kita buat je lah macam ni. Okay, so PX sama dengan 5 pula untuk yang kes semua orang pergi East West tu. Kita ubah je lah 5 C5. Kita ubah yang kosong tu jadi 5 sahaja. Okay, so ni sama, yang atas ni sama 20 tolak 5 C 10 tolak 5 Ingat nombor kosong tu tukar dengan nombor 5. Okay, lepas tu ni 20 C 10. Okay, so kita kira lah. Okay, ingat buat macam tadi, kosong tukar 5. Ini jadi 10 tolak 5 dapat 5. Okay, jawapan dia sama, 0.01625. Okay, finalize. Kita akan total up kan. Okay, sebab dia kata or
Px sama dengan kosong or ataupun tambah Px sama dengan 5. So totalnya akan dapat berapa? Okey, maksudnya 2 kali ganda kan? 2 kali ganda 0.01625. So kita ganda 2 lah. So darab 2. So dia dapat 0.0325. Okey. Tapi yang penting kena tahu condition dia sebab yang ini memang mengelirukan tau. Tak apa. Kalau keliru kita follow je yang macam dalam seeloknya dalam nota lah. Okay, tapi buat masa ni ini based on jawapan Google. So kita pun mesti nak ikut yang Google punya jawapan sebab soalan tu dah sebiji kan. Kita follow lah. Tapi untuk kefahaman sepatutnya N kecil adalah trials. Okay, M besar adalah main focus. Main focus daripada apa yang kita punya nilai X tu. Main focus X. Okay, itu apa yang korang faham? Itu je, korang faham yang tu je. Kalau salah, korang boleh claim. Okay, kalau salah, korang boleh claim balik. Nota cakap macam ni. Okay, nota cakap macam ni, kita follow. So, nanti kita boleh cakap, okay, jawapan ni salah. Okay, itulah. Tapi untuk jawapan Google ni, kita tak boleh nak lawan. Sebab dia sebiji dalam Google. So, follow je dalam Google. Okay, tapi cara calculate ini, semua boleh tak? Calculate high G punya cara ni. Okay tak? Boleh. Okay, yang tu penting tau sebab yang tu cara tekan calculator tu risau masing-masing laut nanti. Okay. Next, soalan C. Okay, ni siapa yang tak sempat soalan, tengok je lah jawapan kat tutur satu tu. C tu, okay, yang ini kita tengok lagi. Ni pun sama cerita dia ubah kepada apa. Okay. Nak fahamkan soalan kebat tu kan? Okay, kita baca soalan dia. Jika dia ada 2 n pairs, okay, if there are 2 n pairs, maksudnya jika dalam kalangan semua tu ada 2 n, so ini automatik jadi n besar iaitu nilai semua lah, okay, total. Okay, what is the PMF? Apakah PMF yang baru? Yang ni kan kita tak payah cari pun probability setiap satu, tak perlu. Kita just buat dalam bentuk formula sahaja, cukup. Kemudian top n pairs. Okay, ini kita follow lah apa yang kita cakap. Top 10 tadi maksudnya dia akan duduk belah hujung sekali iaitu M besar kan. So ini kita anggap dia sebagai M besar. Okay, kemudian kita pun buat high G baru. Dia setiap soalan dia kena tukar high G. So X high G apa ni? N kecil. N kecil. Okay, N kecil tak ada dekat sini tau. N kecil east west. Kita terbalikkan je lah. Kan biasa kalau kita tulis 10. Okay, tapi dalam soalan ni dia bagi jawapan N. Itu kita tak tahu kenapa. Mungkin sebab kita just apa ni? Okay, ni number of top 10 N. Ini sebagai M. Total pairs, sebab dia ada explanation kat sini. Total pairs maksudnya M besar ada 20. Randomly, okay. M merupakan sukses. Okay. Dan N merupakan 2N yang tadilah kita cari. So ini dua dah ada dalam nota. Okay, tapi yang pelik ni dia tak bagi tahu kenapa N kecil tu adalah N saja. Mungkin sebab yalah dia tak bagi itulah yang kita letak nilai N. Contohlah bila korang tengok notes yang dalam PDF. Okay, sekejap kita buka balik PDF. Okay. Ni contoh 2 dengan contoh 3 ni. Kan nilai M besar dengan nilai N besar tidak diberi. Apabila dia tak bagi nilai, kita just letak variable dia sahaja. Contoh macam tadi, yang dalam soalan C ni, dia hanya bagi yang kita warnakan ni. Kita warnakan N besar dengan dia bagi M besar. Ni je yang dia bagi. Yang warna hitam ni dia tak bagi. Yang tak bagi ni kita letak dia sebagai huruf sahaja, variable sahaja. Sebab dalam ni, apa nilai dia? Itu maksud dia. Kita tak boleh kaitkan dengan yang sebelum ni. Itu tak sure sebab apa.
Okay, sebab expansion dalam tu pun tak ada. Tak apa, kita follow je. Okay, so yang ni kita ubah dia menjadi n besar jadi 2n. Kita tulis kat sini lah, 2n. N besar jadi n kecil. Okay, yang ni kekal. Okay, ni high G. So itu follow. Dan kita masukkan dalam PMF. Okay, PMF dia adalah M besar. M besar dia adalah N. Okay, ni kita buat dalam bentuk kurungan pun boleh. Cantik kalau buat dalam bentuk kurungan. Sebab kita bukan nak kira pun. Kita just nak buat dalam bentuk formula kan. So bila nak buat dalam bentuk formula, pakai yang ada bracket ni lawa. Okay, dia jadi sesuai lah. So ni jadi M tolak, silap. Ni N kecil. Bawah dia adalah X. Betul? Sekejap tengok balik jawapan. Jawapan tadi. X lah. Ni kita letak X. Okay. Letaklah X ke Y ke tak kisah. Letak je huruf K ke huruf P ke. Yang ni terpulang. Ni variable sahaja. Lepas tu darabkan dengan M besar. M besar kita tolak dengan, N besar tolak dengan M besar. So N besar ni adalah 2N. Okay. So letak 2N. Okay, tolak dengan M kan. So minus dengan N lah. Macam tu. And then formula dia. Formula yang bawah dia. Sekejap. Dah lupa lah formula. Okay. N kecil tolak X. Okay, N kecil. Yang ni N kecil. Tak tahu letak N. Warna hitam N tolak X. Macam tu. Okay, lepas tu nak guna huruf apa pun tak kisah. Dan kita buat macam ni. Sekarang ni bawah dia N besar over N kecil. So 2N over N. Macam tu. Okay, 2N ni warna merah lah. Okay. So kita buat dalam bentuk variable dan kita nyatakan X tu berapa. Okay, X tu adalah start dengan kosong. Mesti start dengan kosong lah. Tak ada yang tak start dengan kosong. Sentiasa start dengan kosong sebab ini adalah discrete numbers. Okay, ataupun discrete values. 0, 1. Tapi kita tak tahu sampai bila sebab dia tak cakap pun top berapa kan. Ni adalah trial. Dia jadi macam asal ni pula kan. Macam itulah something. Dot. Follow je lah. Okay, so itu sahaja untuk PMF. Buat dalam bentuk formula. Okay, boleh cek dekat sini. Lepas tu rasanya itu je kot. C sahaja lah macam ni. Dia confusing tau. N kecil dengan N besar. So nak macam mana? Kita follow je. Okay, next. Siapa yang tak sempat salin tu tengok je nota ni. Cari min dengan VX. VX tu variance tau, bukan CCMPY. V besar maksudnya variance. Okay, var X. Yul, yang tu kau salah. Yang mana? Bukan salah, kau tertinggal satu tolak. Satu tolak? Juga variance. Oh. Nombor sama dengan 3 tu. Ni? Situ. Satu tolak kau lupa tulis. N kali N. Sekejap nak tengok balik. N potong N dapat 1 over 2N. Oh tak. Ni. Sekejap ni lah nak explain ni. Sebab kita yang ni mesti korang confuse kan. Sebab ni jalan kerja dia panjang. Okay, tak apa. Dia bukan lupa tau. Dia sebab ada potong kat situ. Mana ni? Jom soalan. Okay, tengok So kalau kita letak formula dulu. Okay. EX adalah N kecil darabkan dengan M besar. M besar over N. Okay. Kemudian var kat sini lah kita letak var X adalah sama macam tadi. Cuma dia ada baki maksudnya 1 minus M minus okay. Lepas tu dia ada N besar
tolak N over N besar tolak 1. Okay, letak formula dulu. Okay, baru kita gantikan satu-satu. IG tadi lupa je nak letak. X IG N kecil 2N dengan N kecil. Itu telah something. Okay. Alright, so N kecil ni N kecil biasa. Lepas tu N besar maksudnya adalah dia punya N. Lepas tu over dengan 2N. Okay, so kita potong. Kita dapat, kita potong yang merah ni. Potong. So kita dapat 1 over 2 lah. 1 over 2N. Okay, kemudian kat sini, kita kan dapat sama juga macam tadi kan. Ni N. Kita buat warna merah. N. Okay, M dia adalah 2. Sorry, M dia adalah N. Lepas tu, ni 2N sama macam tadi. Lepas tu, 1 tolak M dia adalah N kecil over dengan 2N. Okay. Lepas tu ini N besar adalah N tolak 2N. 2N tolak N over 2N tolak 1. Itulah. Okay, yang ni kita boleh potong, kita akan dapat 1 over 2N. Macam tadi. Sama je. Okay, lepas tu yang ni lah. Yang ni sebenarnya satu ni hilang sebab kita tukar dia menjadi kan pecahan. Kita 1 tambah dengan contohlah 2/3 kan. Bila kita gabung dia akan jadi 3 over 3 tambah 2 over 3. Kenapa? Sebab 3 over 3 adalah sama dengan 1. Kita pilih 3 over 3 sebab kita tengok denominator sebelah. Sama juga case untuk yang ni. Okay, sama juga case untuk yang soalan ni. Kalau kita punya dah faham kan? Satu ni kita buat dia jadi 2N over 2N sebab tengok denominator sebelah. Dia hanya khas untuk operation tambah tolak sahaja. Okey. Jadi kita boleh terus gabung. Nantilah kita gabung. Okey, yang ni biarkan. Okey, lepas tu selesaikan 1 over 2N. Dia jadi panjang lah. Okey. Okey, 2N tolak N dapat N. 2N gabung bawah. Boleh potong. Okey, lepas tu nanti dapat 1/2. Okey, lepas tu yang ni tukar. 2N tolak N, 2N tolak 1. Okey, so 1 over 2N darab dengan 1 over 2 dia dapat 1 over 4N. Okey, kita terus darab je. Lepas tu 2N tolak N. Ini boleh faktorkan nombor 2. Boleh faktorkan nombor 2. Tak boleh. Ni kena darab terus. Darab dalam. Okey, darab dalam terus. Tak apalah, kita letak N ni kat atas ya. Supaya nampak. Darab je terus dekat sini. 2N jadi 2N kuasa 2. Tolak N kuasa 2. Darab tegak je. Okey, lepas tu bawah. Pasal yang atas darab atas, bawah darab bawah. Macam tu je lah. 4 ni rapatkan je lah. 4 2N tolak 1. Tak payah kembangkan. Pasal apa Dia ada kecilkan lagi tak? Sekejap lupa dah. Ya, dia ada kecilkan. Jika kecilkan dia tolak. Sorry. 2N squared tolak dengan N squared dia boleh tolak. So 2 tolak 1 dapat 1. Macam itulah something. Dia siap dah. Okay, gitu. Panjang sikit lah. Okay tak? Ke laju sangat? Okey je? Okey. Okey. So nanti yang ni, korang just contin je kat tepi tu, siapa yang dah buat kan? Contin je kat tepi tu, kenapa dia jadi hilang 1 tu? Ni explanation dia lah. 2N over 2N, berpotong. Itu siap lah. Okey, terus lagi. Kita dah settle dah, cukup lah, tutup dah cerita sampai Haiji. Sebab nanti Haiji akan jumpa balik pada soalan ni. Soalan 20 dengan soalan 19. Itu Haiji.
Okay, nanti korang tengok balik hygiene. Okay, tengok pula sekarang kita masuk kepada soalan 7. Soalan 7 senang sangat sebab dia ada tajuk Poisson. Poisson ni tak lari jauh daripada table. Kita akan guna table je nanti. Okay. Inilah yang kita suka ni. Sebab apa? Sebab bila kita guna table ni, dia ada teknik dan skill yang korang kena tahu. Okay, so kita tengok dulu soalan. Soalan simple je. Okay. Soalan ni kita go through laju sikit, tapi sebelum tu kita open sekali dengan table sebab dia cakap use Poisson distribution table. Okay, so kita kena buka table. Siapa nak guna table yang SEM 2 punya, guna SEM 2 punya. Kalau nak guna SEM 1 punya, guna SEM 1 punya. Sebab Dr. Sabah pun ada bagi juga kan. Tapi kalau SEM 2 punya table ni dia dah asingkan. Ini kita carilah cumulative Poisson probability table 2. Okay, so buka je dulu. Dan kita akan baca soalan. Okay, let X be a number of flaws of the surface. So ini kita kena buat ayat lah. Ini X dia flaw of the surface. Okay, so X distribute to point P. X P. Lepas tu mean dia adalah 5. Lepas tu probability dia adalah tak ada kan. So biar macam tu. Okay, so kita punya mean kan bentuk dia macam ni. Mean adalah lambda di mana lambda adalah 5. Okay. Dia direct je Poisson ni. Dan kita kena cari dia punya soalan punya jawapan lah. Okay, Px kurang daripada 8. So bila kita ada integer 8, sorry ni 8, ni 7 dan seterusnya kan. Kita nak start daripada kosong. Ini kosong. Kan panjang tu, jalan kerja dia panjang. So macam mana kita nak cepatkan menggunakan table? Okay, nombor 9 dan ke atas kita tak nak. Contohnya sini nombor 9, dot, dan seterusnya, n kan. Ini kita tak nak. Okay, kita akan buang. Ni gambaran dia. Maksudnya, 1 tolak dengan P, X lebih besar dan sama dengan 9. Itu sahaja. Kita convertkan dia menjadi cumulative. Sebab kalau guna table, bacaan dia akan baca dari kiri ke kanan. Dia tak boleh baca dari kanan ke kiri. Maksudnya dia tak boleh baca macam ni, salah. Cumulative table, kita akan baca start daripada point sampai ke kanan. Okay, so kita baca 1 tolak Px lebih dan sama dengan 9. Dia sentiasa lebih dan sama dengan. Itu sentiasa simbol dia. Okay. Contoh kat sini, kan table Poisson ni kan macam pening kan, macam mana nak cari kan. Okay, first thing first adalah kenal pasti mean dulu. Okay, ni adalah mean dia. Mean dia adalah 5.0. So cari M. M ni adalah mean. So cari mean pada page yang ada 5 tu. 5.0. Okay, so sinilah page yang kedua. M sama dengan 5.0 kat sini, hujung. Okay, dan R adalah dia punya nilai X tu. Kalau X tu merujuk kepada yang kita tak nak, contohnya 9 dan ke atas, so kita baca R9. Okay, kita akan baca kat sini. Okay, ni 0.0681. Okay, so kita kena buang yang tu. Okay, kita guna warna merah. Warna merah maksudnya kita tak nak. Okay, kita buang warna merah 0.0681. Bacaan kumulatif dia tak nak yang tu. Dia nak baca dari 0 sampai 8 sahaja. So maksudnya jawapan dia akan jadi inilah, terus dapat jawapan kat situ. 1 tolak 0.0681. Inilah jawapan dia. 0.9319. Okey, itu teknik bila kita nak kira Poisson. Kita sentiasa buat macam ni. Dia nampak senang, tapi nanti bila ada soalan yang melibatkan 3, X,
4 dengan 3 X 4, tu jadi susah. Jadi apa orang kata pening kan? Tak apa. Yang penting first kena tahu apa fungsi table yang kita guna ni. Apa fungsi cumulative table? Okey. Yang kita buka table Moodle ni kan. Table Moodle ni adalah dia baca daripada kiri ke kanan. Okey, baca dari kiri ke kanan. Dia akan baca meningkat. Dia bukan baca ke belakang. So ingat soalan tu dia nak dari mana sampai mana. Dia nak dari 0 sampai 8, maksudnya kita kena buang. Kita kena buang bacaan yang 9 dan seterusnya. Lagi cepat. Okey, so itu sahaja untuk soalan A. Jadi nanti kalau soalan B ni dia bagi sama dengan 8. Sekejap nanti bila jumpa soalan yang macam ni exactly 8, kita tak boleh cakap dia punya bacaan dia adalah PX lebih besar daripada 8. Tak boleh. Sebab bila kita tengok table, okey, kan kita bacakan pada min yang 5 dan X dia 8 kan. Tak bolehlah kita cakap jawapan dia 0.013334. 0.1334 ni salah. Sebab kalau kita tengok balik dalam cumulative table dia akan baca start dari 8 onwards. Okey, 8, 9 dan onwards. So apa yang kita kena buat adalah kita kena buang. Kita kena buang yang kita tak nak tu. Iaitu dari sini. Dari mana yang kita nak buang tu. Dari 9 lah kita nak buang. So jadi jawapan dia akan jadi macam ni. P X cumulative 8, kita kena buang apa yang kita tak nak. Okey, iaitu P X cumulative 9. So kita kena fikir macam mana nak baca Moodle table tu. Nak yang mana dan nak buang yang mana. Okey. So jawapan dia akan jadi 0.1334. Okey, dia akan tolak. Okey, dia akan buangkan yang 0.0681. So akhir sekali jawapan dia akan dapat 0.0653. Okey, so ingatlah kalau kita macam confusing, kita rasa macam pening, cuba lukis kat tepi tu macam mana bentuk dia. Bila kita lakar dalam kertas ke apa, kita akan nampak lah, oh ini ke bentuk dia macam ni. Kita nak yang 8 sahaja. So maksudnya 9 tu tak mau, kena buang. Itulah maksud dia. Okay, so better conteng lah supaya kita nampak. Kalau kita imagine saja boleh menyebabkan kecuaian. Okay, so kita tengok lagi sikit. Okay, yang ni kita go through laju sikit lah supaya ini simple. Okay, kalau macam soalan C. Okay, kalau macam soalan C ni, dia direct bagi 9 dan ke atas. Maksud dia, kita terus directly ambil dari Moodle table R itu 9, iaitu 0.681. Okey. Sebab apa kita direct ambil 9? Tak payah tolak, tak payah tambah. Sebab dia baca start dari 9 dan ke atas. Betul tak? Betul. Okay, so direct je jawapan. Okay, sebab kita baca kan bila kita lukis, kalau rasa confused lagi, start dengan 9, dia akan 10 dan seterusnya. So kita nak semua ni, ini semua kita nak. Jadi kita tak payah buang, biar je. Jadi direct je ambil dalam table. Dan ini soalan-soalan yang melibatkan tak kisah nak guna table untuk normal ke, nak guna table untuk Poisson ke, nak guna table untuk apa-apa distribution ke. Tapi bacaan cumulative table ni dia sentiasa baca dari kiri ke kanan. Itu sahaja. Semua normal dengan Poisson macam tu. Yang cumulative lah. Okay, yang cumulative. Tapi biasanya kita guna untuk Poisson je. Yang lain tu kita kira biasa-biasa kan. Kita kira manual. Just kita tengok balik lah.
contoh soalan contoh soalan D dan E. Soalan lebih kurang sama je, tapi jawapan berbeza. Okay, yang ni lupa nak bagi tahu. Yang ni dia directly bagi tahu soalan ni Poisson. Yang ni senang lah sebab kita dah tahu okay ni Poisson distribution. So tak payah fikir lagi dah. Dia ada soalan-soalan yang tak bagi tahu. Okay. So bila kita tengok kat sini, okay, cuba kita imaginekan integer dia dari 5 sampai 8. Okay, contoh dekat sini integer dia 5, 6, 7, 8. Okay, kita nak semua ni sebab dia termasuk 5 sampailah 8. Okay. Jadi nombor-nombor yang kita nak start tu kita mesti start dengan 5. Ini adalah start kita. Okay, ini start kita 5. So kita akan baca Px sama dengan Px lebih besar dan sama dengan 5. Okay, sebab dia termasuk dia termasuk dalam ni. Kemudian dia akan baca seterusnya sampailah habis, sampailah n. Dia akan baca sampai 9, 10 dan seterusnya. Dia non-stop. N adalah non-stop. Okey. Jadi macam mana kita nak stopkan dia? Kita kena buang lah, kita kena tolak. Okey, bila 8 ni masuk, jadi kita kena buat pagar. Okey, kita kena buat pagar kat sini, kita kena buang yang belah kanan. Okey, kita kena buang belah kanan. So kita kena tolak dengan Px sama dengan 9 lah. Px lebih besar dan sama dengan 9. Bukan 8 tapi 9. Kita anjak 1. Sebab tu kan kalau confuse kena lukis. Kita nak dari mana sampai mana. Okey, dan mana siapa yang kita nak buang tu. Okey, yang ni kita terus kira guna dot table. Okey, 5 adalah sini 0.5595. Okey, dan yang 9 tadi tu jawapan tadi. So kita tolakkan dengan 0.081. Dapatlah jawapan 0.4914. Okey, manakala untuk soalan E, bila kita ada macam tadilah, kita ada integer, kita ada 5, kita ada 6, kita ada 7, kita ada 8. Okey, buat yang ni dulu, lepas tu kita baca balik, kita tengok balik soalan. Okey, dia tidak ada baris bawah, dua-duanya. Jadi maksudnya, dia akan start daripada 6. Dari 5, tapi bukan 5. Dia start dari 5 tapi bukan 5. So maksudnya kita nak buat pagar kat situ. Okey. Dari situ, dari 6, start kat sini. Okey. Dan kita akan habiskan sampai 8 tapi bukan 8. Dia sampai 8 tapi dia bukan sampai 8. Tapi dia bukan 8 lah macam tu. So maksudnya, n dia mestilah sampai 7. 6 dengan 7 sahaja. Boleh je, ada dua cara. Kita boleh buat Px sama dengan 6. Px lebih besar sama dengan 6. Okey. Tolak dengan Px lebih besar sama dengan 8. Sebab kita tak nak 8. Itu je. So kita tengok balik betul tak jawapan. Okey, Px 6 dan kita akan tolak dengan Px 8 sebab kita tak nak belah kanan tu. Okey, kita pun buanglah benda ni. Kita baca dari 6 sampai 7. Okey, jadi baca je dari dot table tu. Okey, ambil sahaja 6 iaitu kat sini 0.3840. Okey. So tulis. Okey, gantikan sahaja. Okey, lepas tu ambil yang PS 8. Okey, 8 adalah dekat sini 0.1334. Okey, tolakkan sahaja. 0.3840 tolak 0.1334. Kita dapat jawapan. Ini senang je, Poisson.
Okay, ada nak tanya tak untuk Poisson? Semua okey tak? Senang je kan? Okey. Okay, nanti rujuk balik daripada nota, daripada jawapan seperti biasa, siapa yang tertinggal. Kalau ada macam tiba-tiba jawapan ni tak sama dengan jawapan yang dalam ni explain, nanti bagi tahu sebab takut ada yang tercuai. Okay, nombor 8, 9. Okay, kita tengok. Sikit je, tak lama pun. Sebab dia senang. Dia senang, dia cepat lah. Kalau macam hygiene tu dia macam confusing sikit. Yang ini kan, parameter hari tu Dr. Kunes dah betulkan. So, dia bagi lambda sama dengan 20. Sebenarnya actually memang dalam internet juga. Memang saja je tanya kan, nak pengesahan. Kadang-kadang takut Dr. Kunes bagi parameter lain kan. Sebab tu saya tanya dalam group. Tapi memang semua soalan ni memang ada dalam Google. Jangan risau. Jadi kalau siapa yang nak cuba siapkan sendiri tu, siapa yang nak buat latihan ni sendiri, search je kat Google. Memang ada. Okay. So, okay, kita tengok macam mana nak fahamkan. Yang ini, cuba kalau dia tak bagi tahu Poisson distribution. Contoh dia cakap dia cakap sampai situ je. Dia cakap suppose the number bla 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 ni sampai dia cakap weight parameter lambda sama dengan 20. Dia stop sampai situ je. Dia tak cakap pun ini distribution binomial ke, exponential ke, dia tak cakap. Okey. Jadi satu cara untuk kita kenal pasti adalah ini. Lambda. Lambda yang no fraction. Okay, lambda with no fraction. Maksudnya lambda tu dia nombor cantik je. Nombor 5, nombor 8, nombor 20, nombor 50. Okay, cantik je nombor dia. Itu adalah Poisson. Okay, berbeza dengan exponential. Okay, berbeza dengan exponential. Kalau kita lihat, ni soalan 15. Tengok lambda dia. Lambda dia dibagi dalam bentuk fraction. Nampak? Jadi kan, apa yang kita boleh simpulkan dalam soalan ni? Ini exponential distributed. Kalau dia tak sebut exponential, tengok bentuk dia. Oh, ini bentuk dia adalah pecahan. So, kebiasaan. Ini bukan mostly, ini adalah kebiasaan. Kebiasaannya, bentuk macam ni adalah exponent. Bentuk yang cantik macam ni adalah Poisson. Ingat Poisson dengan exponential adalah berkadar songsang. Dia berlawanan. So, itu sahaja untuk kita tackle soalan. Tapi soalan ni baik, soalan ni dia baik hati, dia bagilah Poisson distribution. Okay. So kita ada mean. Mean adalah lambda iaitu 20. Jadi guna je Murdoch table. Okay, soalan dia. Ini kita dah cover semalam. At most macam mana? Okay, at most maksudnya maksimum. Okay, at most maksudnya maksimum. Tak boleh lebih. Maksimum dalam kelas ada 30 orang. So tak boleh lebih lah, 30 orang sahaja maksimum. Sama juga dengan kes ni, maksimum adalah 10. Maksudnya tak boleh lebih. Jangan kasi lebih. Mesti mostly adalah 10 orang sahaja. Macam tu. Okey. Yang ini pun guna table. Ini guna table. So kita kena tolak dengan 11. 1 tolak PX 11. Okay, kenapa tolak PX 11? Sebab kita tak nak pun 11 tu. 10 ni termasuk. Okay, kalau lukis, kosong, bla bla bla, 10. Okay, lepas tu 11. Sini 11, kita tak mau. So, buang. Okay, so buang 11 tu. So, kita cari dekat table Murdoch. Murdoch table ni. Okay, so first thing first, cari dulu mean kat mana. Mean dia adalah berapa tadi? 20. Okay, so kena slide. Bawah lagi, bawah lagi, bawah lagi sampai 20. Okay, page yang keberapa tak tahulah. Okay, cari dulu M sama dengan 20. Lepas tu baru cari R dia. R dia adalah nilai X. So 20 pada R11. So sini 0.9892. Okay, masing-masing bolehlah try buka Murdoch table masing-masing. 0.9892. So tolak je lah. Tak payahlah buat jalan kerja panjang-panjang macam yang semalam tu.
Sebab semalam tu kita binomial, kita tidak boleh menggunakan table. Sebab tak semua table binomial ada dia punya murdoch. So ini sahaja yang ada. So dia dapat 0.0108. Okey, soalan seterusnya. Okey, apa maksud exceed? Siapa tahu dalam bahasa Melayu apa maksud exceed? Dia lebih ke kurang? Exceed ni, kalau siapa yang masih confused, maksud dia adalah melebihi. Okey, maksud dia adalah melebihi. Okey, tapi ingat simbol melebihi ni adalah sama je dengan lebih daripada. Ataupun sama juga dengan more than. Okey, more than. Lebih daripada ya. Exceed adalah more than. Jadi kita punya bentuk dia adalah PX lebih besar daripada 20. Tidak boleh letak tanda sama. Okey, jangan. Jadi hati-hati. PX lebih besar daripada 20 di mana kita kena baca start daripada 21. Okey, sebab 20 ni tidak termasuk. Jadi kita baca PX lebih besar daripada 21. Lebih besar dan sama dengan 21. Yang ini terus direct diambil murdoch table 21. Sini 0.4409. Okey. Itu bermaksud maksud untuk perkataan exceed. Ini soalan-soalan yang sentiasa keluar yang bagi kita susah. Susah nak fikir, susah nak faham dan selalu akan dapat salah lah dalam jawab nanti. So exceed ni kena ingat dia adalah melebihi. Okey. Yang ketiga, perkataan yang paling menyakitkan hati tapi pernah keluar masa kita quiz probability statistics tu quiz 3 hari tu, kita pernah jumpa perkataan between. Okey, between ni ada dua jenis. Dalam bahasa Melayu dia kata maksud dia adalah di antara. Okey, di antara. Tapi kita confuse. Kejap. Dalam pemikiran kepala kita, di antara ni ada dua simbol. Dia boleh jadi P10, X 20 atau dia boleh jadi P10, X 20. Dia ada dua jawapan. So mana satu yang simbol macam ni atau yang macam ni? Jadi kita akan fahamkan perkataan inclusive. Inclusive ni maksudnya include. Include maksudnya termasuk. Okey, termasuk. Jadi maksud dia ini yang ada tanda sama ataupun tanda baris ni, ini adalah include. Okey, include. Itu kena buat satu inilah notes, kena catat. Strictly, dalam kata lain dia adalah exclude. Dia berlawanan. Berlawanan daripada inclusive. So, dia tidak termasuk. Tidak termasuk. Okay, be strictly. Okay, so ini tidak termasuk. So, ingat itu dia nak dua jawapan. Dua perbezaan jawapan. So, jawapan yang pertama, start dari 10 sampailah 20. So, kita start dengan 10. So, PX lebih besar dan sama dengan, mestilah start dengan 10. Sebab kita baca pun daripada 10. Okay. Tapi nak tolak je tinggal. Nak tolak daripada dia sampai 20. Jadi tak nak 21. Buang 21. So, PX tak nak 21. So, tolaklah kat situ. Lepas tu carilah sendiri. Yang ni
dia tidak termasuk. So kalau 10 tak termasuk, automatik kita akan baca 11. PX lebih besar daripada 11 dan kita akan tolak dengan PX lebih besar daripada 20. Kenapa 20? Sebab 20 ni tidak termasuk. So kita kena buanglah yang 20 tu. Kan? Macam tadi 10 ni tidak termasuk. So tak payahlah letak 10 sebab kita bukan baca pun nombor 10 tu. Letaklah nombor 11. Maksudnya macam itulah. Okey. Dan cari jawapan dia dekat dalam Moodle table. Senang saja. Ya, ada apa-apa nak tanya berkenaan dengan perkataan-perkataan yang pelik-pelik ni? Tak ada. Tak ada. Alright. So far semua orang boleh buat lah ni kiranya. Okay. Nanti try je buat sendiri. Ni lah kita cakap. Semalam tu kan ada yang tanya. Empirical rule. Masuk tak dalam selain daripada binomial? Ada tak dalam distribution yang lain? Ada. Boleh jadi dia masuk dalam high G. Boleh jadi dia masuk dalam negative binomial. Boleh jadi dia masuk dalam Poisson. Empirical rule ni senang cerita dia boleh jadi bila-bila masa kalau soalan tu tanya. Dia lain tau. Within apa standard deviation. Okay, bila soalan tanya within, maksudnya dalam within tu termasuklah n standard deviation. Ini kita guna empirical rule. Ada juga perkataan lain. Between two standard deviation. Yes, yang ini pun empirical rule. Maksudnya dia ada range dia tu. Standard deviation. Okay. Perkataan yang jarang gunalah. 2 ke 3 ke, tapi memang 1 sampai 3 dia tak ada 4 dia 1 sampai 3 sahaja. Ini guna empirical. Lainlah masuk kalau dia cakap width. Width mean sama dengan 4 and standard deviation sama dengan something. Contohnya 3. Itu lain. Ini soalan lain. Ini soalan lain. Ini lain. Ini lain. Bentuk dia lain. So beza perkataan within dengan between dia mempengaruhi empirical rule. Manakala untuk soalan ni adalah soalan biasa sahaja. Okay, so kena faham perbezaan soalan. Jadi kalau soalan tu cakap within two standard deviation, automatically guna perkataan formula empirical rule. Okay, kalau tak ingat tak apa. Kita try buat lagi sekali. Okay. First step. Kita ada 3 step kan semalam. First step, find mean dengan standard deviation. Tapi ingat tau, soalan ni dia bukan binomial. Soalan ni adalah dalam bentuk Poisson. Jadi guna formula mean dengan standard deviation bagi Poisson. Senang sahaja. Tapi lupa nak bagi tahu. Dalam notes Dr. Sabah yang lepas ada yang tersilap tau, ada typo. Jadi korang jangan follow. Okay, ada yang tertentu kan. Poisson. Ni korang kena take note tau. Nanti korang mesti tanya, kenapa jadi lain? Korang tengok kat sini. Formula mean, variance and standard deviation of the Poisson random variable SR. Kalau mean, U dia sama je. Dia terus ambil balik nilai lambda tu. Okay, so senang. Mean ni sangat senang. So mean ataupun expected value dia adalah lambda. Iaitu berapa? 20 kan? Okay, ni 20. Kemudian standard deviation, dia punya formula dia semua senang. Standard deviation, okay, tengok kat sini. Variance dia sama tau. Variance dia adalah lambda. Variance dia adalah lambda. Okay, kita tulis kat sini. Var adalah lambda. Sama je macam mean. Serupa, sebiji, 20. Tapi ingat, simbol variance adalah V kuasa 2 dan standard deviation adalah V sahaja, di mana
kuasa 2 tu akan pindah jadi square root. Square root min ataupun square root lambda. Okay. Square root lambda. So automatically dalam notes ni kena ada square root. Okay, kena ada square root. Bukan min saja, dia kena ada square root. Ataupun senang cerita, standard deviation ni adalah square root daripada variance. Itu sahaja. Formula standard deviation adalah square root daripada variance. So nanti jawapan dia adalah square root 20. Itu kena tahu. Okay. Step kedua. Masukkan dalam empirical rule. Use empirical rule. Okay. Tu standard deviation kan? Tu STD. So guna apa ni? Guna formula 2 standard deviation lah, di mana kita ada P min, kita guna tolak dulu. Tolak 2 standard deviation kurang dan sama dengan X kurang dan sama dengan min plus. Dia jadi tambah. Plus minus kan? Kiri untuk tolak, kanan untuk tambah. 2 standard deviation. Kenapa nombor 2? Sebab kita punya standard deviation dia ada 2. Kalau 3 standard deviation, letaklah nombor 3. Follow sahaja. Kalau dia ada 1 standard deviation, tak payah letak nombor. Tapi formula semua sama. Okay. Dan kita dah ada semua nilai. Ganti sahaja dalam semua ni. Okay. Ganti sahaja. P 20. Okay, 20. Tolak 2 kali square. Inilah 2 square root 20. Okay, letak je dekat calculator macam tu. Biar je. Okay, so ni 20 tambah 2 square root 20 ikut je macam dalam ni. Walaupun square root 20 ni kan dalam bentuk banyak point-point kan. Biar je. Okey. So korang tekan je calculator. 20 tambah 2 sud 20 atau 20 tolak 2 sud 20 ikut plus minus je lah. Okey, nanti korang akan dapat jawapan macam warna purple. Ni warna purple ni jawapan lah. Okey. Lepas tu dah siap ni, kan kita punya tajuk kan sekarang ni adalah Poisson. Ingat, Poisson menggunakan discrete number sahaja. Poisson tukar kepada discrete value. Okey, tukar je. Ini convert. Step 3 adalah convert. Convert to discrete. Okey, ambil mana yang terdekat. Okey, ambil mana yang terdekat. Kalau ni 11.06, so yang paling terdekat adalah 11. Okey, 11. Sebab dia tak sampai 12, so jangan ambil. Betul ke 11? Salah je ni. Ni 12 lah, silap. Dalam notes kita tulis apa? Macam salah je dalam ni. Takut ada nak kena buat pembetulan. Lah ni salah. Sebab dia tak sampai 11. Patutlah jawapan dia tak sama macam Google semalam. Okay, tak apa. Yang tu kena buat pembetulan sekejap lagi. Dia ambil 12 Kenapa dia ambil 12? Sebab kalau kita lukis integer, ni kan 11 kan. Ini kan 11.06, dia lebih sikit. Dia tak sampai pun nombor 11 tu. Dia start dekat sini. Dia start kat sini. So dia tak sampai pun kat sini. So tak boleh ambil situ. So sini ada 12. Okey. Kemudian baca sini ada 28 dengan 28.94 dengan 29. Okey. Tapi kita stop sampai mana? Kita stop sampai sini.
So kita boleh baca nombor diskrit saja. Nombor diskrit takkan kita nak baca 11, betul? So kita akan baca 12 nombor diskrit. Dan nombor diskrit yang belah kanan kita akan baca 28. Okey. Jadi 12 sampai 28. So kena lukislah kalau confuse. Sebab tengok semalam bila saya tak lukis dia jadi salah kat sini. Tu yang jawapan dia lari tu. Tapi kat Google jawapan dia lain. Jawapan dia adalah 0.9 berapa tak, dia lain sikit. Sebab semalam ingatkan soalan Google tu yang salah, rupanya kita yang silap kat sini. Okay, so ini 12 jadi kita pun buat macam biasa, gunakan formula ni, find the distribution, find probability find the probability. So start dengan 12. P X lebih besar 12 tolak dengan 29. Okey, sebab 29 tu kita tak nak. Tengok kat sini kita dah lukis kan. So 29 ni kita tak nak. So buang yang tu. Okey, so ni rasa guna calculator. Ni guna budak table. Okey, ni min dia 20 kan. Start dengan berapa tadi? 12. 0.9786. 0.9786 tolak. Okey, ni dapat 29. Okey, kat sini 0.0343. Ini jawapan Google macam ni. Sebiji 0.9443. Sebab semalam kita pun confuse kenapa jawapan kita tak sama macam Google. Rupanya kita silap kat sini. So ini baru betul lah. Okey, follow yang ni. Okay, nanti kita send balik pembetulan dalam skema jawapan. Okey. So yang ni dia ada kesilapan sikit. Siapa yang dah buat tu dia rasa macam something wrong tu, maksudnya dia betul lah tu, dia ada cara dia lah. So dia start dengan 12 ni start dengan 12 sampai 28. Okay, untuk penggunaan empirical rule, ada apa-apa nak tanya? Semua boleh tak follow? Okey je. Alright. Nombor 8. Kita ada last untuk Poisson dan 2 untuk negative diagonals. Ini simple-simple je lah, kita habiskan cepat yang ni. Yang ni hati-hati sebab soalan ni agak susah sebab dia bagi kebat dalam Poisson. Soalan kebat dalam Poisson. Okay, first thing first, bila kita baca soalan, cuba kalau Poisson ni dia tak bagi tahulah. Tapi dia bagi tahu rate dia adalah lambda sama dengan 4. So yang ini kita kena nyatakan bahawa ini adalah Poisson. Okay, so Poisson dengan lambda dia adalah 4. Kemudian kita carilah soalan dia nak apa. Okey, ni soalan dia. Baca betul-betul tahu sebab soalan ni confusing. Okey, dia cakap lambda ni per hour. Maksudnya setiap 1 jam lambda dia adalah 4. Tapi soalan ni dia cakap probability exactly 10 request. Maksudnya X-nya adalah sama dengan 10. Exactly 10. Okey. Ni Px sama dengan 10. Tapi dengan keadaan 2 hour. Okey, dengan keadaan 2 jam. Tadi untuk Poisson min dia adalah 4 bagi setiap jam. Tapi soalan ni dia nak 2 jam. So apa yang kita kena buat adalah min iaitu U sama dengan
2 kali lambda. 2 kali lambda. 2 lambda lah. Sebab dia kata 2 jam kan. So bersamaan dengan 2 kali 4. So dapat 8. Okey. Hati-hati tau. Lepas tu cari Px sama dengan 10. Px sama dengan 10. Boleh guna mode table. Boleh guna formula manual. Boleh guna tu je lah. Boleh guna di antara dua tu lah. Kalau guna mode table, kita kena buat Px. Kita baca mana? Kita baca 10 kan? Kita baca 10, tapi kita tak nak 11. Kita kena buang. Tak nak 11. Okay? So maksudnya macam tu. Tak nak 11 dan seterusnya. So kita kena buang. So dapat berapa? Guna mode table. Tapi dalam mode table tu, Poisson dia nombor 8 ada tak? 8.0. Okay, ada kat sini. 8 min sama dengan 8. So cari je dekat mode table ni pada nombor 10. R10 kat sini 0.2834. 0.2834. Okay, dia akan tolak lah dengan yang 11. 0.1841. Okay, dapat 0.0993. Sama tak jawapan? Okay, sama ada cara lain, kita boleh gunakan formula. Formula yang kita boleh gunakan adalah formula yang manual tu lah. Okay, di mana eksponen ni kuasa dengan negatif lambda. Okay, eksponen kuasa dengan negatif lambda dan lambda kuasa dengan x over x factorial. Okay, yang ni siapa hafal dia boleh buat lah. So kita pun gantikan E kuasa negatif 8. Okay, di mana 8 itu adalah lambda. So lambda kuasa pula dengan x. X dia adalah 10. Kemudian 10 kat bawah ni factorial kan. Okay, so kita pun kira dapatlah jawapan yang sama. So nak tekan calculator dia pun ada teknik. Okay, nak tekan calculator ada teknik dia. Nak tengok jadual pun ada teknik dia. So ini cara tekan jadual. Tekan calculator. First, kalau masing-masing ada calculator, buka calculator dan tekan shift. Okay, tekan shift. Lepas tu tekan non. Nanti dia keluar E kuasa something. Okay, so letak negatif 8. Tutup. Okay, darabkan dengan ataupun darabkan dengan 8 kuasa 10. Okay. So ini kurungkan dia. Sebab dia belah atas kena kurungkan atas kurungan letak macam ni. Buka kurungan E kuasa negatif 8. Tutup kurungan. Darab dengan 8 kuasa. Buka kurungan 10. Tutup kurungan lagi sekali sebab dia kena ada kurungan yang mewakili atas. Jangan guna per, guna bahagi 10 factorial. Factorial ni senang sahaja. Tekan shift. Tekan yang ada lambang X kuasa negatif 1 ni. Nanti dia keluar tanda seru. Okay, so dapat jawapan 0.0993. Kita bundarkan. Okay, ada dua cara. Tapi biasa suka guna ni kan. Suka guna mode table kan. So guna yang tu lah. Nanti kalau time exam kita akan dapat appendix dalam mode table tu. Boleh je guna. Tak perlu risau. Okay, yang ini soalan A boleh jawablah sebab soalan A tu dia biasa. Kalau soalan B dengan C dia adalah K byte. Okay, ingat dengar soalan A biasa normal sebab dia kita boleh nampak. Tapi soalan B dengan C tu K byte sebab apa? Sebab dia bagi soalan yang sangat susah untuk kita faham dalam bahasa Inggeris tu. Contohnya, do not miss any calls. Macam mana tu? Berapa X dia? Kita tak tahu. Okay. Dan kita tahu dia punya lambda tu akan berubah.
30 minit. Okay, 30 minit tu bersamaan dengan 1/2 jam. Okay, so min adalah 30 minit bersamaan dengan 1/2 jam ataupun setengah jam, yang panggil setengah jam kan. Setengah jam, setengah jam. Jam tu merujuk kepada lambda. Setengah lambda. Okay, setengah lambda. And then 1/2 darab dengan lambda akan dapat berapa? Lambda dia adalah 4 kan. So, dapat jawapan dia 2. Okay, so bila lambda dia dapat 2, okay, soalan ni dia nak probability. What is the probability? Okay, probability dia nak pastikan supaya dia tidak akan ketinggalan call. Okay, do not miss any calls for assistance. Kita tak tahu berapa nilai X dia. Okay, dalam tempoh 30 minit tu, okay, kita tak pasti tahu sama ada dia ada orang call ataupun tidak. Macam contohlah, kita pergi berehat, contohnya kita pergi semayang kan. Kita mesti off phone tau. Okay, kita off phone selama 15 minit. Selama 15 minit tu, kemungkinan akan ada orang call, kemungkinan tak ada orang call. So kita tak boleh pasti jawapan tu macam mana. Jadi yang paling penting adalah kebarangkalian untuk miss any calls ni, cuba kalau kita anggap bahawa kita tak akan terlepas langsung call tu, sebab dalam tempoh orang call tu kita boleh jawab. Okey, kita cuba dulu. Okey, kita cuba dulu di mana kita tidak akan terlepas langsung call tu. Ini testing, PX sama dengan kosong. Kita start dengan kosong. Okey, start dengan kosong, di mana kita kena buat 1 tolak dengan PX. Satu. 2 hari, brother. 2 hari. Yeah. Okey, yang ni kita boleh buat 2 cara. PX sama dengan kosong. Okey, lambda 4 kan? Okey, yang ni. Ni 1. Okey, ni PX sama dengan kosong. Sekejap PX lebih besar sama dengan kosong, tolak dengan PX sama dengan 1. Okey, PX lebih besar dan sama dengan 1. So tolak je lah. Okey, ini dapat 1 tolak dengan 0.9817. Okey, so cuba tolakkan. 1 tolak 0.9817. Okey, yang ni dapat 0.0187. Okey, sama tak dalam jawapan? Tak sama. Okey. Sekejap kenapa tak sama? Oh ya, silap. Modul table salah ambil. Kita kan dah bahagi 2 kan. So modul table dia jadi min dia adalah 2. Ni. Min dia adalah 2 sebab ni tengok kat sini. Min dia 2. So ini silap. Modul table dia silap. So 1 tolak dengan 0.86847. 8647. Okey. Silap table pula. 8647. 0.13 0.1353. Okey. Ataupun cara manual pun boleh, tak masalah. Cuma kat sini dia kata 30 minit dia rehat untuk pergi makan. Okey. Ni cerita pasal pergi makan lah. Okey. Kalau cerita pasal solat tu kita macam AFK kan, maksudnya kita tak ada dekat dalam keadaan yang sedar kan. So kita cakap lah macam kita pergi rehat kan. Kalau kita kerja, okey, kalau kita kerja kan, lepas tu kita kerja kan, kita tak boleh bawa phone kan, contoh. Tapi bila kita dapat rehat 30 minit, mesti kita main phone tau. Kita akan main phone, kita akan, contohnya kita pergi lepak lah, kita pergi lepak, kita main phone. Dalam masa 30 minit tu, agak-agak kalau orang call kita jawab tak? Mesti kita akan jawab kan. Jadi kita tidak akan miss. Okay, kita tidak akan miss. Okay, kita tidak akan miss any call. So
Kita try test dengan kosong. Ni soalan ni dia cakap tidak akan terlepas any calls. Okay, so kita try test dengan kosong. Mesti start dengan kosong. Walau apa-apa pun dalam soalan, kan soalan ni susah kan? Okay, sekejap mana soalan dia? Okay. Yang mana yang start dengan kosong lagi? Ni contoh. Kita tak tahu pun berapa banyak yang kita dapat call tu masa kita rehat tu. So kita pun anggap je lah X tu sama dengan kosong. Ni nota yang dia bagilah. Sebab sekarang ni macam kebarangkalian untuk orang call tu tak tetap tau. Maksudnya tak fix tau. Okay, jadi kita pun tak tahu berapa kebarangkalian yang kita akan dapat call tu. So inilah maksud dia. Kebarangkalian orang itu tidak akan terlepas. So kosong lah. Okay, itu maksud dia. Kita test dulu dengan kosong. Kita try X sama dengan kosong. Okay, memang apa-apa kalau kita tak tahu, contohlah kita sendiri, kita ni sekarang ni, kita baca soalan pun kita tak tahu kan X tu berapa kan. Start je dengan kosong. Memang jawapan dia macam tu. Okay, kalau blur sangat lah. Okay, sebab soalan ni pun dia dah cakap. Yang ni explanation daripada Google. We do not know the exact defectives. Sebab soalan ni pun tak cakap berapa yang kita accept. Itu maksud dia. What is the probability that we accept the current lot? Dia tak cakap pun we accept 5 current lot. Kita tak cakap pun. Kita tak cakap pun we accept 3 lot kan. Dia tak cakap berapa. So kita pun confused. Berapa nilai X dia? So apa-apa pun yang kita tak tahu, kita start je dengan kosong. Sama juga dengan soalan ni. Dia cakap do not miss any cost for assistance. Tapi berapa? Kita tak tahu. So start je dengan kosong. Okay? So tak perlu confuse sangat. Okay, itu contohlah soalan kibat kan. Orang kata soalan kibat. Okay, so sekejap Okay, so itu sahaja untuk soalan Poisson dan yang ini senang je soalan sini sebab dia kata how many calls, dia tak cakap probability how many, bilangan, bukan kebarangkalian. Bilangan tak sama dengan kebarangkalian. Okay, bilangan adalah nombor, kebarangkalian adalah peratus ataupun persen ataupun ni apa orang kata fraction. Dia tak sama so ingat. Dan perkataan aspect. Aspect ni adalah aspect value. Aspect value. Expected value adalah nilai min. Min dia adalah 2. Dah jumpa dah tadi. So, during break. Break adalah 30 minit. Okay, break adalah 30 minit. So, jawapan dia sama je macam tadi. Sama juga macam dia. Okay, so min dia adalah 2. Itu sahaja. Tak payah cari standard deviation sebab standard deviation ni dia tak minta. Dia nak expected value sahaja. Okay, tiru balik jawapan. Okay, last but not least. Tinggal sikit je dah. Ni senang. Tapi kita tak tahu. Ini soalan apa? Ini soalan binomial ke? Ini soalan Poisson ke? Ini soalan apa? Kita tak tahu. Okey, dengar betul-betul Sekarang kita baca macam biasalah. Kita cakap macam okey, ni macam binomial sebab dia ada persen. Dan dia ada bilangan. Dia ada statement, declaration. Tapi kena ingat, dia tak ada n. Dia tak ada n N tak ada. So dia bukan binomial. Bukan binomial. Sebab tak ada N.
Okey. 10% merujuk kepada P iaitu 0.1. Dan dia kata diatropy case has space. Maksudnya hanya memberi ruang kepada 5 pemenang sahaja. Ini adalah condition. Okey, condition adalah ruang ataupun condition ni adalah syarat supaya hanya ada 3 orang pemenang, hanya ada 5 orang pemenang. Itu maksud dia. Bila ada condition, kita anggap dia sebagai R. R adalah 5, P adalah 0.1, Q adalah 0.9. Okey, tahu kan kenapa Q adalah 0.9? N tak tahu. Ini bukan binomial. Kalau binomial, dia ada N. Kalau dia ada R, dia automatically negative binomial. Automatically negative binomial. Dia berkadar negatif. Negative binomial. Sebab dia ada condition. Okay, so negative binomial ni just tak payah fikirlah macam mana nak calculate dia punya probability. Tak payah. Sebab soalan tu dia nak mean dengan standard deviation sahaja. Okay, dan nota dia, okay, negative binomial ni dia ada complicated formula complicated. Okay, buka kat sini. Okay, yang ni nota ni dia ada R darab dengan 1 minus P over P untuk mean. Okay, tapi dalam jawapan yang kita guna ni, okay, jawapan yang kita guna ni yang mana? Ni okay. Soalan 10. Okay, kita cuma guna R over P sahaja. Sebab ini mesti korang confused kan? Kenapa kita tak guna formula dalam notes? Why? Why kita guna R over P? Okay. Kenapa tak guna dalam notes? Sebab sebab dia dah cakap R ni dia hanya berikan kepada 5 pemenang sahaja dan ini adalah fixed number. Dia dah cakap dia nak 5 orang pemenang sahaja. Jadi dia tak akan ubah. Dia tak akan ubah R2 sama dengan 4, dia tak cakap R2 sama 3. Tak, dia adalah fixed numbers. Okay, memang kekal 5 pemenang sahaja. 5 trophies sahaja. So bila fixed numbers, okay, kita gunakan formula ni. Kita gunakan formula mean. Mean adalah R over P, di mana R dia adalah 5, P dia adalah 0.1. Okay, so cari jawapan dia, kita akan dapat 5 bahagi 0.1. So dapat 50. Okay, 50 years. Okay, tahun. 50 years. Okay. Dan standard deviation dia ingat dalam notes, okay, betul dah, dalam notes tu dah betul. Okay, mana okay, ni. Ini adalah variance. Variance dia adalah var x. Var x adalah R 1 minus P over P squared, betul? Tapi kalau standard deviation dia tak bagi, kita kena faham standard deviation adalah square root daripada variance. Okay, square root daripada R 1 minus P over P squared. Itu sahaja. So, R kali Q iaitu 0.9 sebab 1 minus P kan Q kan. Ingat 1 minus P adalah Q. Okay, ni kita kira lah standard deviation. Okay, ni kita letak kat sebelah lah kat sini R dia adalah 5, Q dia adalah 0.9, P dia adalah 0.1 square. Okay, lepas tu square root sahaja. Okay, lepas tu dapat jawapan.
Okay, tekan je calculator. Okay, 5 kali 0.9. Okay, bahagi dengan 0.1 square. Okay, lepas tu punca kuasa. Okay, sudah dapat 21.21. Okay, 21.21 years. Tekan elok-elok calculator tu. Okay, ni sebab dia adalah fixed numbers. Kalau dalam nota, kenapa dalam nota dia gunakan numbers yang tidak fixed? Okay, kalau kita perhatikan dalam nota ni, dia cakap 4 tires are chosen for a car. Okay, memang ini adalah fixed numbers. R adalah 4. Memang dia nak 4 je tires tu. Tapi tiba-tiba dia cakap dia nak probability 2 defective tires before 4 good ones. Dia macam ada condition dalam condition lain. Condition dalam condition lain akan menyebabkan number tu tidak akan jadi fixed. Sebab tu kita gunakan formula lagi satu, iaitu yang ini. Itu saja beza dia. Yang lain semua sama. Okay, mean dia je yang berubah sikit formula. Okay. Jadi ingat, kalau rasa macam condition ditapis dalam condition lain, maksudnya dia tidak fix. Dia akan jadi macam ni. 2 defective tires yang dia nak before 4 good ones. Itu maksud dia. Ada lagi satu contoh. Tak ada. Ni satu sahaja contoh dia bagi. Ni, sorry. Okay, yang ini cara dia boleh je guna yang ni, cara ni, ataupun guna PMF yang lagi satu. Dia sama dapat, itu tak masalah. Okay, yang ini fix. Okay, dengar yang ini fixed numbers. Sebab yang ini fixed numbers sebab dia cakap dia nak dapatkan 5 votes sahaja. Itu sahaja. Dia tak cakap pun condition yang lain. Daripada 15 orang, dia nak hanya dapat 5 votes daripada independent sahaja. Itu sahaja condition dia. So memang kita gunakan yang ni lah. Okay. R over P. Itu sahaja. Dia jadi susah kan? Tapi tak apa sebab kita dah tahu dah. Fixed numbers guna R over P. Itu je. Okay, dan akhir sekali, soalan 11. Sama je macam tadi. Okay. Kita ada satu dadu dan kita nak 4 sahaja jawapan yang mendapatkan nombor 6. So R dia ada 4, 4 dan kita nak dapatkan nombor 6. Nombor 6 dalam dadu. Kan dalam dadu kan kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi kita nak dapatkan 4 kali nombor 6. So nombor 6 ni adalah satu daripada 6 sahaja daripada tu. Satu nombor daripada keseluruhan ni. So 1/6 lah ni adalah P. Okay, so P adalah 1/6. Q adalah 5/6. Okay, dan kita nak cari mean tadi. So mean guna macam tadi lah sebab dia fixed numbers. Dia tak cakap pun dia nak berapa. Dia nak cari 2 daripada 4 sixes. Dia tak cakap macam tu. Dia tak bertindih pun condition. Dia cuma cakap you roll a die sahaja. You roll a die sahaja. Until you get 4 sixes. So ini adalah fixed punya. Lain lah kalau dia cakap you roll 3 dice. Until you get 4 sixes. Itu macam ada condition dalam condition. Itu baru kita guna formula yang dalam notes. Tapi kalau dia kata you roll a die itu maksudnya tiada condition until you get 4 sixes. So memang directly guna mean tadi lah. Mean R over P. So R dia adalah 4 over 1/6. So sama dengan 4 kali 6 sama dengan 24. Okay, 24 rolls. Okay, standard deviation sama macam tadi.
kita buat senang lah. RQ over P RQ over P squared. Okay, sama je. So RQ dia adalah 4 kali dengan 5/6 over dengan 1/6 square. Okay, lepas tu punca kuasa. Lepas tu kira lah dapat berapa yang ini tekan kalkulator slow-slow. 4 kali 5/6 bahagi dengan 1/6 kuasa 2. Okay, lepas tu punca kuasa sahaja. Dapatlah 10.954. 10.954 joules. Okay. So ini sahaja yang diminta dalam negatif binomial. Dan dia juga boleh jadi geometry distribution. Dua cara boleh. Boleh guna, soalan ni, soalan 10 dan 11 boleh guna geometric distribution. Tapi jawapan dia akan lari. Tak ada masalah. Boleh je. Boleh guna geometric distribution or negative binomial. Sebab apa? Sebab geometrik ni kan janjang geometrik kan. Kita ada R. Ingat tak dalam kalkulus? Dalam kalkulus kan series geometrik kan kita ada R. So bolehlah guna kan R sama something kan. Negative binomial distribution pun ada R. So R yang diberi tu kita boleh gunakan ada dua cara lah, geometrik ataupun negative binomial. Tapi biasa kita guna negative binomial lah. Okay, so cukuplah sampai sini. Okay, so korang boleh lihat lah nanti tak faham nanti boleh tanya secara personal. Nanti soalan next kita sambung hari Sabtu ke minggu depan ke tak kisahlah, supaya korang dapat masa untuk buat assignment ni. Okay, itu saja. Thank you sebab hadir. Thank you. Thank you. Okay.